InsyaAllah kita buka kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabidhum insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'hdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Maksudnya setiap daripada umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, orang siapa yang taat padaku maka dia masuk syurga. Orang siapa yang melakukan maksiat padaku mana tidak patuh kepada apa yang aku kata, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi sunnati bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khairi ibtigha'a wajhillah wa maradihi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan menyeru kepada hidayah Allah, dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana serta-merta mengharapkan kepada keridaan Allah Ta'ala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya. Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan Tuan Imam kita pada pagi ini. Seterusnya saya muliakan Tuan Bilal, kemudian pengurus surau dan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada pagi subuh ini, solat subuh berjemaah. Mudah-mudahan dengan adanya solat puncuk berjemaah dan pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah
Mudah-mudahan akan mendapat keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan pagi ini kita mengisi rohani kita sebelum kita mengisi jasmani kita. Jadi kita mengisi rohani kita, roh kita dengan pengajian ilmu, dan juga kita mendengar ayat Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dan juga pandangan ulama, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan juga kita dapat jadikan sebagai bekalan kita di akhirat besok insya-Allah. Baik. Jadi sebelum kita masuk soal jawab agama, kita melihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadisnya kerana mulut badan binasa. Hadis 24, hadis kitab Penawar Hati. An Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu qala summa qala Rasulullah sallallahu ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi qala kaffa 'alaika al-haza. Kuffa 'alaika haza. Qultu ya Rasulullah wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bih. Wa qala sakilatka ummuka wa hal yakubun nas fin nar ala wujhihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Hadis ni tuan-tuan diterima daripada Mu'az bin Jabal. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis sebenarnya panjang tapi diringkaskan di sini. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zirwatu sanamihi. Maukah engkau wahai Mu'az aku habarkan tentang asas perkara ini asas Islam dan tiang-tiangnya serta puncaknya. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri, nak tak aku khabarkan kepada kamu tentang kepala pekerjaan ataupun ini puncak. Mana kepala di sini ialah asas pekerjaan. Bi ra'sil amri wa umudihi, dan tiangnya, wa zirwatu sanamihi, dan puncak dia. Kepala urusan ataupun kepala segala pekerjaan, kan? Dan juga tiang dia dan juga puncak dia. Ini nak cerita tentang satu benda yang besar lah. Nak cerita tentang benda yang besar. Jadi Nabi mempelawa sesuatu kepada Mu'az bin Jabal. Nak tak aku khabar pada engkau? Kan biasa kita cakap macam tu dengan kawan kita. Nak tak aku cerita kat kau satu cerita? Bagus cerita ni, kan? Itulah. Itulah umpamanya lah. Nabi pun begitu juga. Nabi ada masanya tak tunggu sahabat tanya baru Nabi nak cerita. Ada masanya Nabi terus cerita, ataupun Nabi tanya dengan sahabat tu, nak tak aku khabarkan pada kau, nak tak aku ceritakan kau tentang sesuatu perkara yang besar lah maksudnya. Satu perkara yang besar, satu urusan yang besar. Qultu, maka Mu'az menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, aku nak dengar lah cerita apa benda ni ya Rasulullah. Qala, lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, ra'sul amri wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Dan asas seluruh pekerjaan, asas sesuatu pekerjaan itu ataupun tonggak satu pekerjaan itu, wa umuduhu, dan tiangnya, iaitulah as-salah.
yang solat. Sebenarnya solat ni memiliki satu peran yang sangat penting lah dalam kehidupan kita. Kerana solat itulah antaranya ialah menjadi macam kayu penguku seseorang itulah. Sama ada dia boleh kita percayai ataupun tak boleh kita percayai. Seorang itu bergantung pada solat dia. Kalau kita nampak solatnya terjaga, solatnya baik, solatnya bagus dan sebagainya, jadi seseorang itu boleh kita percayai. Walaupun bukan 100% begitu. Ada juga kadang-kadang orang yang solat pun kadang mongah juga, ada juga. Tapi persen itu tak banyaklah. Tak banyaklah peratus tu berbanding dengan orang solat. Kerana orang solat ni tahulah, kan, antaranya ialah dia menjaga waktu dia. Dia menjaga waktu dalam kehidupan dia. Kalau dalam bab solat dia menjaga waktunya, sudah tentu di luar solat dia akan menjaga waktu dia. Contohnya time bekerja, dia akan masuk tepat pada waktunya. Time balik pun kan dia tak cenekir lah. Mana balik awal, tak ada. Maknanya tepat masanya time balik, maka dia pun baru balik. Dan kemungkinan mungkin dia akan ambil masa tambahan lagi lah untuk siapkan kerja yang siap. Orang yang cenekir ni belum ambil waktu balik, dia dah balik dah dengan pelbagai alasan lah. Alasannya mungkin ada orang nak jumpa, nak ambil anak lah, ambil tu dan sebagainya, kereta ada masalah, nak hantar bengkel lah macam kan. Sebenarnya tak ada pun, saja nak beli awal, mungkin nak tengok TV ke apa sebab kita tak tahu lah. Jadi maknanya solat ni antaranya kayu pengukur lah dalam kehidupan seseorang mukmin ataupun orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tengok dari segi sama ada sembahyang itu sempurna ataupun tak sempurna, itu dalam sudut lain lah. Kerana dalam solat pun ada perkara-perkara wajib, ada perkara sunat abad, sunat ayah dan sebagainya. Kan rukun-rukun dalam solat itu dalam sudut yang lain, dalam pembahasan tentang solat. Tapi dia cerita kepada kita ni, orang yang menjaga solatnya itu, mana di luar solat pun dia akan menjaga waktu dia. Mana kalau dia berjanji, dia akan menepati janji dia. Pukul berapa nak janji? Pukul 9 pagi nak janji nak jumpa satu tempat dengan kawan kita kan. Sebenarnya pukul 9 dia dah sampai lah. Kalau lewat pun mungkin lewat sikit. Itulah. Rasul amri wa umuduhu as-salah. Mana asas pekerjaan dan tiangnya itulah sembahyang. Wa zirwatu sanamihi al-jihad. Kemudian zirwatu sanamihi ini maksudnya apa? Puncaknya ialah jihad kepada Allah. Jihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak ataupun asas. Cuma jihad ni sudah kita tahu gitulah. Jihad ada dua. Jihad yang besar dan juga jihad yang kecil. Jihad yang besar itulah berperang, melawan orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang memusuhi orang Islam. Orang musuh Islam, maka wajiblah kita berperang. Itu pun setelah diperintahkan oleh ulul amri, kan, pemimpin negara. Kalau pemimpin negara tak ada suruh perintah perintah berjihad, berperang, tak perlulah kita berperang. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh, kan, bilakah waktu dijihad diwajibkan berperang? Apabila ada musuh masuk ke dalam negara. Musuh masuk dalam negara dan dia mengangkat senjata dan membunuh orang Islam, maka kat situ hukum berperang itu dah wajib, fardu ain. Wajiblah kita mengangkat senjata untuk mempertahankan negara Islam itu sendiri, mempertahankan Islam, mempertahankan harta benda, mempertahankan anak-anak, warga dan sebagainya. Wajiblah kita bangunlah. Yang kedua ialah jihad kecil. Jihad besar, jihad besar itulah peperangan. Jihad besar, jihad kecil ialah peperangan. Jihad besar lawan nafsu.
Jihad besar ni ialah hawa nafsu. Raja'tu min jihatil asghar ila jihatil akbar. Kami kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Mana jihad yang besar? Ialah jihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni biasanya mengajak benda yang tak elok je. Kan? Iman kita, ruh kita selalu mengajak benda baik. Iman kita, ruh kita ni selalu mengajak benda baik. Keyakinan kita kepada Allah. Tapi nafsu ni banyak mengajak benda yang tak elok. Benda-benda muka. Jadi dia akan berlawan tu. Lawan nafsu, kan? Iman kita akan berlawan di antara sesuatu lain. Mana yang lebih kuat, maka dia akan menang. Kalau nafsu lagi kuat, maka dia menang. Nafsu kuat, iman kurang. Kan? Nafsu kuat, iman kuat. Jadi dia akan menang lah, nafsu menang. Kalau iman kuat, nafsu kuat, maka iman kita akan menang. Jadi dua ni dia sentiasa bertembung. Bertembung setiap masa dan ketika. Selagi mana kita hidup dalam dunia ni, nafsu dia akan sentiasa memerangi kita. Dan mengajak benda yang kita tak elok lah. Dan banyak orang yang tewas dan kalah dengan nafsu dia. Baik. Kemudian, jadi mana dikatakan jihad yang besar, ialah melawan hawa nafsu. Musuh nafsu ini ialah musuh yang tak nampak, yang tak boleh kita lihat. Sedangkan kalau musuh yang orang kata yang biasa ni, kan, orang-orang yang kafir yang melawan agama Allah Taala ni, ini musuh yang nampak jelas. Baik. Suma qala ala ukhbiruka bi malakin zalika kulli. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, nak tak aku beritahu pada kau itu bi malaki zalika kulli. Apa maksudnya tuan? Nak tak aku beritahu pada kau, iaitulah puncak bagi demikian itu semua. Nak tak aku beritahu pada kau tu dengan puncak demikian itu semua. Daripada semua-semua tadi, sembahyang dengan jihad tadi kan, nak tak kata mana yang lebih tinggi lagi. Kau tu aku berkata, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh beritahulah pada aku. Fa akhadha bilisanihi, maka lalu Nabi pun mengambil dengan lidahnya. Mana Nabi menunjukkan lidah lah, bukan Nabi mengambil lidah. Nak mengambil limbah macam mana pula kan. Jadi Nabi menunjukkan lidahnya ataupun mengisyarah pada lidahnya. Keluarkan lidah, tunjuk je tu. Macam itulah. Kemudian qala berkata ia, kuffa alaikal hazar. Tahanlah atas engkau akan ini. Tahanlah atas engkau akan ini. Mana tahanlah lidah kita. Qultu aku berkata, ya Rasulullah, wa inna mu'akhizuna bima natakallamu bih. Kemudian Muaz bin Jabal berkata lagi, ya Rasulullah, apakah kami akan diseksa disebabkan oleh lidah kami? Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubun nas bin nari alawhim illa hasaidu alsinatihim. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, ibu akan kehilangan engkau. Ibu engkau akan kehilangan engkau. Bukankah nanti ramai orang yang akan disungkurkan, dilemparkan dalam neraka kerana mulut mereka sendiri. Kerana mulut mereka sendiri. Okay? Ini ibu engkau kehilangan engkau. Ini satu istilah lah dalam Arabnya. Bukankah nanti ramai orang yang akan disungkurkan, dilemparkan dalam neraka kerana perbuatan mulut mereka sendiri. Bukan? Jadi apa keterangan daripada hadis ni? Jadi nak sebut ini antaranya beberapa perkara lah. Yang pertama tadi tentang puncak Islam, iaitulah puncak dia iaitulah tentang solat. Solat dan juga jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi nak sebut ni pada kita ni tentang lidah. Lidah ini. Kita tahulah lidah ni pandai memainkan kata-kata kan. Lidah boleh memainkan pelbagai kata-kata.
Dengan lidah pula orang boleh menipu. Dengan lidah pula kita boleh menyampaikan mesej Islam. Jadi bergantung kepada orang itu sendirilah. Allah Ta'ala dah bagi kita anugerah lidah ni untuk kita bercakap, untuk kita berbahas, kan? Untuk kita berpidato, untuk kita menyampaikan mesej sesuatu, menyampaikan hasrat kita kepada orang lain. Lidahlah mainkan peranan dalam kehidupan kita. Tanpa lidah sudah tentu kita bisu. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau seandainya manusia tak boleh bercakap, apa terjadi pada dunia ni? Sudah tentu dunia ni sunyi lah. Semua menggunakan bahasa isyarat. Nak pergi kedai makan, semua baca isyarat. Nak minta makanan, bahasa isyarat. Nak bercakap dengan rumah kita pun kena bahasa isyarat. Nak ke mana-mana semua bahasa isyarat. Susah tak macam tu? Susah lah. Semua kena pakai hiasan. Kita terpaksalah belajar bahasa isyarat pula. Jadi dengan lidah tadi kita dapat menyampaikan mesej sesuatu kepada orang lain. Tapi zaman sekarang ni orang jarang menggunakan lidah. Orang banyak komen menggunakan jari je, kan? Ya ke tak ya? Ya ke tak ya? Kan? Kalau tu dalam grup WhatsApp tu kan, tengoklah semua komen. Mana hanya menaip saja, suara tak perlu apa-apa. Tapi ada juga kadang sebuah orang ni dia pakai voicemail, kan, WhatsApp. Maknanya dia pakai video call. Ada juga seseorang pada kita ni pakai video call. Kalau zaman sekarang ni tuan, budak-budak belajar pun pakai Zoom, kan? Pakai Zoom. Mana dia nampaklah cikgu dia, nampaklah dia punya orang yang mengajar suatu benda tu. Tak? Tapi tak sunyi juga zaman sekarang ni orang kadang-kadang malas nak bercakap. Jadi mereka hanya menaip. Apalagi kalau tengah meeting, tengah mesyuarat, tak nak diganggu. Jadi kita telefon seseorang, dia tengah dalam meeting, dalam mesyuarat. Dia kata sila WhatsApp, dia kata. WhatsApp aja dia kata. Jadi maknanya tangan je jarilah dengan peranan ke situ. Kalau baik maka jadi baik, kalau buruk jadi buruk, tuan-tuan. Jadi besok tuan-tuan, akhirat besok manusia akhir zaman besok, kan, kita ni pun dah akhir zaman ni. Jadi kemungkinan besar dosa yang paling banyak ialah dosa jari berbanding dengan manusia-manusia dahulu. Manusia-manusia dahulu, teknologi ni tak ada lagi. Teknologi yang kata menaip-menaip ni tak ada lagi. Alat-alat media masa, gadget-gadget tak ada lagi. Jadi nak tak nak kita kena bercakap, menyampaikan mesej sesuatu kepada orang lain. Jadi dosa lidah tu lagi banyaklah dulu. Zaman sekarang ni dosa lidah tak banyak. Yang banyak dosa jari, menaip suatu perkataan, mencaci, mengumpat, melaknat, kan, kau bangang, kau gila lah, macam-macam lah. Kita pun kadang-kadang saya di jabatan agama ni, kadang-kadang ada juga orang, walaupun urusan kita lebih kepada urusan pernikahan, orang nak nikah. Tapi ada juga kadang-kadang kes-kes tertentu, kes orang nak bercerai pun ada juga. Orang nak bercerai jadi minta pandangan kita, minta orang kata sesuatu daripada kita lah, untuk kata bagi semangat pada dia. Kadang-kadang mereka tunjukkan mesej, kan, bukti benda tu lah. Yang suami dia cakap macam ni, kawannya dia cakap macam ni, dia tunjukkan lah perkataan yang mencarut-carut, yang tak senonoh atau tak senonoh, ada dalam tu, tunjukkan kita, kan. Nampak? Menggunakan bahasa-bahasa yang kasar terhadap pasangan masing-masing lah. Ini biasanya pasangan-pasangan yang kata yang kurang di segi dia punya taraf pendidikan dia. Bagi golongan-golongan yang punya taraf pendidikan yang tinggi, kes-kes perceraian rumah tangga ni tak banyak sangat berbanding dengan orang-orang yang pendidikan rendah, kan. Golongan-golongan pendidikan rendah ni, dia punya kes perceraian rumah tangganya lagi tinggi lah berbanding dengan yang educated lah, orang pelajaran dan sebagainya. Jadi
Jadi yang jenis yang pendidikan yang rendah-rendah ni, kan, bila ada masalah rumah tangga dan sebagainya, dia mengadu dengan kita, dia tunjukkan mesej tu. Suami dia mesej macam ni, kan, orang ni mesej macam ni dan sebagainya. Banyak kan guys perkataan-perkataan yang tak elok, yang kotor-kotor lah yang ada dalam mesej tu. Tapi kita tak adalah kita nak posisi orang lain, just dengan dia lah. Urusan dia dah selesai tu, kita balik lah gitu. Baik, kalau dia nak meneruskan perkara tu, sama ada pergi ke runding cara rumah tangga ke, ataupun kaunseling rumah tangga ke, atau mungkin ada juga pasangan kadang-kadang dia dah nekat nak bercerai. Dia pasangan dia nekat nak bercerai ni, kita terus ke mahkamah je lah. Kalau tuan dah rasa nak bercerai sangat, puan dah tak nak sama dengan suami puan file saja cerai di mahkamah. File saja cerai di mahkamah. Kita pun tak nak poning-poning dengan apa dia jadi masalah itu. Dia punya masalah tu kan berlegit-legit masalah dia. Melegit-legit masalahnya. Dan kita pula bukan dia bahagian runding cara rumah tangga. Dia tak lama ni dia ada runding cara rumah tangga. Macam saya bukan runding cara rumah tangga. Kita hanya menguruskan pernikahan orang yang dah menikah dan mendaftarkan orang yang dah bercerai, kita nak daftarkan. Betul. Kemudian orang nak rujuk, dia dah bercerai nak rujuk semula, jadi kita rujukkan. Itulah bidang kuasa kita di situ. Untuk yang runding cara rumah tangga ni, dia ada unit lain pula. Gitu. Dia hanya mengambil klien-klien yang bermasalah dengan rumah tangga. Gitu. Sama ada nak buka file ke, tak nak buka file ke, dan sebagainya. Bila runding cara rumah tangga ni, maknanya dia akan dipanggil dua-dua. Mula-mula mungkin dia akan panggil isteri dulu, akan datang dipanggil suami pula. Itu runding cara rumah tangga ni, dia mesti dipanggil dua-dua. Dia tak boleh dengar satu pihak. Kadang isteri cakap macam ni, tapi bila dengar suami pula cakap lain pula. Betul tak? Baik. Kita lihat apa tadi? Saya rasa cukup dah. Jadi kita ringkaskan tadi tentang lidah tadi. Jadi lidah merupakan negara Allah Ta'ala yang besar kepada manusia. Walaupun ia kecil tapi peranannya sangat besar. Lidah yang menentukan zahir keimanan seseorang ataupun lidah sebaliknya. Lidah memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas penggunaannya. Dengan menjalankan tugas, lidah tidak banyak berhajat kepada dosa dan keletihan. Yang diperlukan hanyalah pergerakan bibir dan tekanan suara, berlainan dengan anggota lain seperti kaki dan tangan yang memerlukan tenaga yang banyak. Nampak? Lidah ni tak perlu tenaga banyak. Sikit je tenaga kan? Berapa persen je daripada tenaga tubuh badan kita itu digunakan untuk lidah ni. Sedangkan kalau tangan, kaki ke, maknanya banyak tenaga yang perlu digunakan untuk menggerakkan tangan dan menggerakkan kaki. Mata pun juga. Mata tak banyak tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan mata. Okay? Kita tengok tuan-tuan punya mata tu banyak tuan-tuan bergerak satu hari. Adakah tuan-tuan merasa letih dengan pergerakan mata tuan-tuan? Tak ada. Kecuali tengah malam kan mungkin mengantuk lah. Kenapa kita mengantuk? Sebab badan letih. Kita mengantuk tu bukan disebabkan mata kita ni letih bergerak. Tak ada. Kita mengantuk disebabkan tenaga lain yang kita terpaksa gunakan bergerak ke sana kemari lah. Maka menyebabkan letih pada badan kita dan akhirnya menyebabkan mengantuklah kepada mata kita. Tapi hakikat sebenarnya mata tak, walaupun banyak bergerak ke kanan, ke bawah, ke atas dan sebagainya, tak banyak tenaga yang digunakan. Itulah. Begitu juga telinga. Telinga tak banyak tenaga yang digunakan. Malahan kita nampak tak ada tenaga pun yang digunakan untuk kita menggerakkan telinga, untuk kita mendengar perkataan-perkataan orang lain. Lidah itu juga. Hidung itu juga. Hidung kan, apa pergerakan daripada hidung? Tak ada. Tapi kalau salah digunakan, dosa. Salah digunakan lidah tadi, tak banyak tenaga digunakan, tapi salah gunakan
dapatlah dosa pada lidah. Banyaklah dosa dia kalau banyak benda yang tak betul kita cakap. Kita ingat telinga, tak banyak pun, tak ada bergerak pun. Apa pergerakan telinga? Tak ada. Yang bergerak tu kepala. Tu tak ada. Yang bergerak tu kepala kita. Bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kepala kita bergerak. Tapi walaupun dia tak banyak tenaga digunakan, kalau kita mendengar benda yang haram, banyaklah dosa yang terdapat. Dekat mata tadi kan, tak banyak pergerakan mata kita, tapi melihat benda yang haram, dosa banyaklah dapat. Mata yang besok akan dibakar dalam api neraka, kan, dicucuk dengan benda tajam. Mulut kita lah yang besok, lidah kita lah akan digunting dalam api neraka. Itulah, kat situlah kita nampak kan mana kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada anggota dan kita. Tapi walaupun begitu tuan-tuan, kan, Allah Ta'ala ni bersifat Maha Pemurah, Penyayang dan Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Mana-mana orang yang berdosa, maka wajiblah dia bertaubat, segera bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan banyak menyucikan dirinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, kan, kullu ibnu Adam khata'un wa khairan khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Dan sebaik-baik orang berdosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik orang berdosa ialah bertaubat kepada Allah. Jadi walaupun banyak dosa mata, dosa telinga tadi, walaupun tak banyak pergerakan dia, tapi Allah Ta'ala bagi jalan lain pula. Jalan lain macam mana kita nak bersihkan benda-benda tu. Itulah dengan at-tawwabu, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selagi mana nyawa kita belum sampai ke halkum. Innallaha Ta'ala yuqbilu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima taubat hamba itu selama mana belum sampai ke halkum dia. Selama mana belum sampai ke halkum, selagi itulah Allah Ta'ala menerima taubatnya. Dan Allah Ta'ala sangat sukalah kepada hamba-hambanya itu bertaubat kepadanya. Macam tu. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mensifatkan orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala suka pada orang yang bertaubat ini bermakan dengan seperti seorang lelaki yang bermusafir. Seorang lelaki yang bermusafir, yang membawa dia punya bahan makanan dia, bekalan-bekalan makanan dia. Dia naik seekor unta pergi musafir. Sampai di satu tempat, di padang pasir satu tempat, maka dia penat dan letih. Maka dia cari sebatang pokok, kan, untuk dia berteduh dan berehat. Maka dibiarkanlah dia punya makanan tu duduk sepah tepi tu, itu dengan apa tu, dia punya unta tadilah sekali. Maka dia pun tertidur. Kerana penat jalan, maka dia tertidur, letih. Ketika dia terjaga daripada tidur dia, kemudian tu dia dapati dia punya kenderaan dia tu dah hilang. Lepas tu bekalan dia semua tak adalah. Sedangkan dia perlu bergantungkan kepada kenderaan dia kerana perjalanan masih jauh, dan juga dia perlu bergantung pada makanan dia. Bahan makanan yang bekalan dia bawa tadilah. Kat situlah dia punya makanan dia, dia punya kemah dia, dia punya pakaian dia, kelengkapan harian, semua kat situ. Tapi hilang, tak ada. Semua hilang. Dia pun terlupa sama ada dia punya bahan makanan bekalan tadi mungkin dia dah turunkan ke bawah daripada unta dia, ataupun mungkin masih ke atas. Tiba-tiba dia dapati bila dia bangun betul tak ada dah. Maka dia mencari ke hulu ke hilir. Dia pergi ke hulu, pergi ke hilir, ke darat, ke bawah dan sebagainya, naik bukit
bukit, turun lembah dan sebagainya. Sampai dia memanggil-manggil dia punya kenderaan tu, unta tadi, tapi tidak ada kelibat unta dia, tak tahu ke mana dah hilang. Maka akhirnya dia pun letih jari-jari dia pun mana. Dia pun tawakal lah Allah Ta'ala kembali ke semula lah kenderaan tadi. Maka akhirnya dia pun letih, dia penat, dia pun tidur balik, letih. Benar bila dia terjaga, dia dapati bahawa kenderaannya itu, unta tadi bersama dengan bekalannya itu ada depan mata dia balik. Kembali semula unta dia. Disebabkan dia sangat suka, dengan kenderaan tadi. Masya Allah, dia sangat suka dengan kenderaannya kembali semula. Maka dia pun kata, Ya Allah Tuhanku, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku berterima kasih kepadamu, Ya Allah. Ya Allah Tuhanku, aku berterima kasih kepadaku, Ya Allah, kerana mengemulangkan semula akan kenderaanku ini. Kemudian dia berkata, kan, engkaulah hamba-Ku, Ya Allah, dan akulah Tuhanmu. Engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Terbalik cakap dia kata Allah Ta'ala ni hamba dia, dan dia Tuhan Allah, dia pula Tuhan. Kenapa tuan-tuan? Kerana nak menggambarkan kesukaan dia tadi, terlampau excited dia tadi, suka sangat kerana kenderaan tu dah kembali semula. Itu juga lah Allah Ta'ala tadi. Itulah juga Allah Ta'ala suka kepada mana-mana hamba dia yang nak kembali semula kepada dia setelah melakukan dosa, kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Faham kan? Wallah a'lam. Itu kita tengok ini pula. Surah apa? 48 46 beriman pada hari kiamat. Okey, kita lihat beriman pada hari kiamat. InsyaAllah jalan. InsyaAllah kita lihat beriman pada hari kiamat. Soalan ke-66 tuan-tuan. Betul tak? Soalan 66, adakah kita boleh mengetahui bila berlakunya hari kiamat? Bila berlaku kiamat? Bolehkah kita tahu tuan-tuan bila berlaku kiamat? Jawapannya kita tak boleh mengetahui. Jawapannya kita tidak boleh mengetahui bilakah berlaku kiamat. Kan? Atau menjangka bilakah berlaku kiamat. Ilmu tentang kiamat ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allah Taala menunjuk kepada kita tanda-tanda hampir ajalnya dunia ini. Cuma yang kita diberitahu tentang tanda-tanda saja. Alamatul sughra, alamatul kubra. Tanda kecil dan juga tanda besar. Yang banyak berlaku ialah tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni memang banyak berlaku. Yang belum berlaku tanda besar. Kalau kita menyatakan kiamat berlaku tahun depan, ini tak boleh percayalah. Kalau dulu orang putih dia sibuk kata kiamat akan berlaku pada 2000 apa tu? 2012 kan? Kan ada filem yang dia buat tu 2012. Jadi masing-masing kata berjaga-jagalah. Akan berlakunya kiamat pada tahun 2012. Tapi kita orang Islam ni tak bolehlah percaya sangat. Kita ni selagi mana tanda besar tak berlaku, tidak akan berlaku kiamat. Tapi kalau Allah Ta'ala nak berlaku kiamat, walaupun belum tanda besar berlaku pun, kalau dia nak kiamat tu berlaku, tu pun apa dia lah. Terserah pada dia, kuasa dia. Kalau dia nak cepatkan, cuma Nabi kata kiamat tak akan berlaku sehingga turunnya tanda-tanda besar kiamat. Sekarang ni tanda-tanda besar tu tak ada lagi. Kita hanya menanti-nanti tanda besar kiamat. Baik. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tanda-tanda kiamat.
Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fahal yazuruna illa sa'atu ayyatiyahum baghtah faqad jaa asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Artinya kiranya golongan yang engkau masih tak mahu menerima peringatan yang diberikan kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang pada mereka secara mengejut, kerana sesungguhnya telah lahirnya tanda-tanda kedatangannya. Kalaulah demikian, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberikan kepada mereka apabila saat kiamat telah datang pada mereka? Surah Muhammad ayat 18. Jadi tanda-tanda kiamat terbagi pada dua. Pertama, tanda kecil dan tanda besar. Antara tanda kecil kiamat ialah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kelahiran Nabi itu pun termasuk dalam tanda kecil. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 1400 tahun lepas dah. Mana dah ada dah tanda kiamat kecil tu, dah ada dah. Kenapa kelahiran Nabi ini dinamakan sebagai salah satu tanda kiamat kecil? Kerana Nabi ini kan adalah Nabi akhir zaman, Rasul yang terakhir ataupun Nabi akhir zaman. Jadi bila Nabi Zaman ini, maknanya lepas ni tak ada lagi Nabi ya. Tak ada lagi Nabi. Kalau ada orang mengaku dia Nabi ini, pemengah lah, pembohong lah. Sebab ada golongan-golongan ni, puak-puak tertentu dia menyatakan dia sebagai Nabi. Dia sebagai Nabi. Dia kata aku Nabi, aku Rasul Melayu dan sebagainya. Disebabkan orang Melayu tak ada Rasul, maka dia declare lah dia Rasul Melayu. Ada pula pengikut itu. Yang polik itu ada pengikut dia. Ayah Pin dulu kan aku dia Tuhan. Dan ada pengikut yang percaya dia Tuhan. Dan saya yakin Ayah Pin tu adalah Tuhan gitu. Kan ada video tu, FB dia kan. Mana pengikut itu taksub lah dengan dia. Tak tahulah macam mana. Biasanya golongan-golongan juhalat lah, orang-orang jahil. Orang jahil dia cepat percaya je. Dia nampak ada kelebihan sikit pada orang tu, dia pun anggap dia sebagai Tuhan. Rasul ni Tuhan. Kan? Rasul ni dia anggap, orang kata dia anggap Yapi ni Tuhan. Kan? Dia masuk dalam alam alam sebalik mata. Dia masuk dalam, dia mimpi masuk dalam alam sebalik mata. Dia nampak Yapi ni badan besar, kakinya sampai ke bumi, kepala sampai ke langit. Jaya ada macam tu lah. Walaupun ayah Pin tu dah tak ada dah, tapi masih ada lagi ikut lagi, yakin lagi ayah Pin tu Tuhan. Betul juga dengan Rasul Melayu ni kan. Walaupun orang kata para ulama dah memfatwakan Rasul Melayu tu ada punya sesat, penipu kan. Dia punya pengikut dia masih lagi kaya. Yakin dia tu. Itu yang masih pelik tu. Baik. Kemudian kelahiran baginda Rasulullah SAW ni salah satu tanda kecil peristiwa terbelahnya bulan. Peristiwa terbelahnya bulan, kena dulu berlaku terbelah bulan di mana orang kafir kata dia mendakwa Nabi Muhammad ni penipu. Jadi dia minta supaya Nabi membuktikan kenabian dia. Dia minta supaya membelah bulan. Maka pun Nabi pun belah bulan lah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan benda itu real, benar-benar berlaku. Benda itu benar-benar berlaku, real. Bukan orang kata bukannya sihir. Sebab apa benda itu benar berlaku? Kerana benda itu bukan hanya dilihat oleh penduduk Arab masa itu, tetapi penduduk daripada negara lain pun melihat peristiwa tersebut. Nampak bulan itu terbelah. Kalau seandainya benda itu hanya sebagai sihir semata-mata, jadi yang nampak itu ialah orang yang di sekitar itu sahaja. Nabi membelah bulan, jadi bulan itu terbelah hanya nampak orang di sekitar itu sahajalah. Arab saja nampak. Tetapi
Bukan penduduk Arab saja nampak, penduduk daripada negara lain pun nampak peristiwa itu. Kenapa bila mereka datang ke Mekah, mereka ditanya, adakah awak nampak bulan terbelah? Mereka menyatakan mereka nampak bulan terbelah. Jadi kalau seandainya sihir, kan, jadi sudah tentu orang kat situ dia nampak, orang tak nampak. Itulah. Baik, kemudian zahirnya fitnah dan banyaknya pembunuhan, tersebarnya kemungkaran dan juga kemaksiatan. Mungkar, maksiat, kan? Malahan ada benda mungkar dan maksiat ni pula ada pula dia punya penaja tu. Ada pula orang yang backup dia. Ada yang backup tu, masalah tu. Yang backup ni kadang-kadang golongan-golongan educated, orang berpelajaran yang backup perkara-perkara keji dan juga maksiat ini. Pihak berkuasa tugasnya ialah mencegah kemungkaran. Pihak-pihak berwajib, penguasa kan, biasanya tugas itu mencegah kemungkaran lah, terutama jadi penguasa agama, mencegah kemungkaran. Masalahnya yang melakukan kemungkaran ni, dia punya organisasinya kadang-kadang besar. Kemudian ada pula yang backup, peguam lah, apa benda lah, pemimpin, datuk lah, apa benda lah. Maknanya tak, mereka ada kedudukan kat situ. Mereka ada kedudukan, ada kepentingan. Jadi kalau seandainya kita nak ambil tindakan kepada golongan itu yang buat kemungkaran ni, jadi susahlah nak ambil tindakan. Sebab dia lawan. Contohlah apa tu? Siapa tu? Siti Kasim kan? Dia golongan educated, orang berpelajaran. Dia peguam. Betul tak? Tapi dialah yang menjadi backup kepada golongan-golongan maknyah apa benda ni, yang menganjurkan kata pertandingan Ratu Cantik ke Ratu Maknyah ke benda tu. Program-program kemungkaran ni, mana dia backup. Dia lawan, dia capak. Jakim ke apa benda, jabat agama semua dia capak. Ni yang susahnya bukan. Ni yang susah dia. Maknanya ada golongan itu yang backup. Kalau tak ada golongan ni backup, jadi senang kita mengambil mencegah benda tu. Senang nak cegah. Ini susah kita nak cegah. Dia lawan, dia pakai peguam dia, tak dia gabung pula peguam dia sampai 10-50 orang kan. Nak lawan pun nak hancurkan pejabat agama ni. Kalau boleh, Jakim ni kalau boleh jangan ada je dia. Menyusahkan je kan. Jakim ni pejabat agama ni kalau boleh jangan ada, menyusahkan je gitu. Jadi kalau tak ada organisasi agama ni, siapa yang nak cegah kemungkaran? Siapa nak cegah? Tak ada siapa nak cegah. Sebab organisasi agama dah tak ada dah. Tak ada guna pakai lagi. Jadi kemudian yang kes yang sibuk dikatakan ini ialah pendakwah selebriti kan. Pendakwah selebriti yang kena tangkap kan, didakwa apa, dituduh merokok dan sebagainya. Bagi puak-puak yang macam ni, yang anti Islam ni, memang dia suka. Puak-puak yang anti Islam ni, yang tak suka dengan Islam ni, memang dia suka lah. Kalau boleh dia nak highlightkan lagi benda-benda macam tu. Kita tengok, apalah tak guna punya ustaz ni. Jadi ustaz ni kau ni percaya dah tak? Ustaz penawar ni semua tak boleh percaya. Jadi hasil daripada makna satu benda ni, dia habis semua tempat dia. Habis semua, lain pun kena. Yang title ustaz ke, ustazah ke, benda selebriti, pendakwah benda ke, habis semua kena tu. Walaupun mereka tak buat pun. Yang buat tu hanya orang, individu tertentu je buat. Tapi golongan-golongan yang anti Islam ni, mereka akan jadikan sebagai modal. Nampak? Jadi modal untuk cakap benda tu, supaya jangan percaya kepada pendakwah-pendakwah, jangan percaya kepada ustaz, jangan percaya pada ustazah-ustazah ni yang percaya. Tak boleh percaya semua ni. Sedangkan orang, bukan semua orang itu. Tak? Malah ada yang golongan-golongan pendakwah ni buat kerja dakwah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tak ada benda pun kita nak, kan? Cuma buatkan Allah Ta'ala.
Baik, kemudian munculnya pendakwah ke arah kesesatan. Jadi tadi munculnya pendakwah ke arah kesesatan. Kemudian satu lagi yang kes tadi kan, yang peliknya tu benda tu dah berlaku setahun lepas. Benda tu dah berlaku setahun lepas dah. Sekarang baru nak pergi yang kata report dan sebagainya. Kalau betul lah kau maknanya benda tu berlaku sepatutnya dululah kau dah report dah. Mana kalau berlaku masa tu kau pergi report. Kenapa dah setahun baru nak report? Nampak? Ini pun menjadi pertikaian lah perbahasan. Tapi yang jenis mengutuk-mengutuk pun ramai jugalah. Kadang-kadang kita pun tak larat nak baca. Tengoklah tu kalau benda tu dipostkan, kan, postkan di dalam FB kan, tengoklah yang tukar komen tu kan macam-macam. Ada komen negatif, ada pun positif, ada pula kata jangan buka aib orang, ada pula kata tak boleh pakai punya pendakwah, macam-macam lah. Buanglah title pendakwah tu. Tak? Macam-macam kan. Saya pun kadang malas macam entahlah. Baik. Kemudian pemimpin yang menyeleweng daripada syariat Allah Taala, okey, munculnya orang yang mengaku menjadi nabi. Macam tadilah. Kalau dia tak kata nabi pun dia kata rasul. Rasul Melayu kan, contohlah. Sebenarnya bukan di Malaysia aja, di Indonesia pun banyak juga yang mendakwa macam tu. Di Indonesia pun ada juga macam-macam pahaman aliran-aliran yang mendakwa yang menjadi nabi, rasul dan sebagainya. Kenapa mereka ni persoalannya tentang kenapa mereka mendakwa menjadi nabi? Kenapa mereka mendakwa menjadi rasul? Salah satu sebabnya ialah mereka nakkan perhatian lah. Mereka nak perhatian. Satu lagi dia nak pengikut. Dia nak pengikut baru. Kalau dia tak kata macam tu, tak ada pengikut lah. Bila dia cakap macam tu, akan ada orang pengikut. Akan ada orang bagi duit pada dia. Dia tak banyak buat kerja, duduk je. Hanya sekadar mengaku sebagai Nabi Rasul, akan ada pengikut. Mungkin pengikut akan bagi duit. Kalau pergi mana-mana pun ada yang sponsor. Dapat naik kereta mewah. Sebagainya. Dia nak nama lah macam tu. Kemudian tanda-tanda besar kiamat, turunnya Nabi Isa AS. Kemudian zahirnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari daripada barat-barat, Dajjal dan keluarnya Debah. Kemudian soalan 67, saya ada membaca bahawa orang kafir akan diazab dalam neraka di akhirat. Mereka akan dibakar kulit mereka hingga hangus, hingga masa hangus. Dan Allah Ta'ala menukar kembali kulit mereka dan dibakar lagi. Apakah hikmahnya? Jawapannya Allah Ta'ala sebut Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Artinya sesungguhnya orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dengan dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan kepada mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 56. Jadi ayat ini menunjukkan ancaman azab pedih kepada orang kafir, bahawa mereka akan memasuki neraka Allah Ta'ala. Ayat ini menyebut bahawa kulit-kulit mereka dibakar, kemudian digantikan oleh Allah Ta'ala dengan kulit yang lain. Hal demikian kerana kulit manusia ialah tempat yang merasai sakit. Sekiranya pembakaran sampai ke tahap tulang, dan saya di sana akan hilang rasa sakit. Jadi Allah Ta'ala ni nak supaya orang yang masuk neraka ni sentiasa dalam keadaan azab. Jadi setiap kali kulit tu dah masak, dia punya sel-sel semua dah mati kan. Bila sel-sel dah mati, dia tak ada sakit apa lagi. Jadi macam mana supaya orang tu rasa azab lagi? Maka ditukar kulit lain. Sel itu hidup semula lah. Sel itu hidup semula. Boleh ke berlaku? Boleh. Kuasa Allah Ta'ala apa saja boleh berlaku. Dia hanya berkata kun fayakun, kun jadi maka jadilah.
Ayat ini menunjukkan mukjizat saintifik dalam Quran Karim. Ia menunjukkan Al-Quran mengajak akal manusia berfikir tentang secara saintifik semenjak daripada dahulu lagi. Secara saintifik bahawa kulit manusia dibakar dan menjadi masak, maka deria rasa akan hilang. Oleh itu Allah Ta'ala menghukum orang kafir pada kiamat nanti dengan mengembalikan kulit daripada semasa ke semasa. Ia sekaligus menunjukkan kebenaran baginda Rasulullah SAW dalam risalah baginda. Ada pula menyatakan bahawa dia punya gigi saja. Gigi orang kafir itu kan gigi saja sebesar gunung Uhud. Gigi saja sebesar gunung Uhud. Kalau gigi sebesar gunung Uhud, mana badan kepala tentu lebih besar lagi. Kan? Kenapa Allah Ta'ala buat saiz besar? Membesarkan saiz manusia. Kan? Supaya lagi banyaklah tempat-tempat yang akan diazab. Kerana badan lagi besar. Kan? Bila badan lagi besar, maka banyaklah sasaran-sasaran azab yang akan kena kepada tubuh badan manusia, orang yang ingkar tadi. Macam tu. Jadi kalau badan kecil, tak banyaklah saiznya akan kena pada api. Okay? Baik. Kemudian, apakah sebenarnya Dajjal? Kenapa Nabi SAW memberi amaran? Oh, ni panjang tu kan? Cuba dah? Cukup? Boleh. Berapa dah? Sejam dah ni? Ada sejam dah? Ada. InsyaAllah. Sampai situ dah. Ada pertanyaan tak? Ada soalan? Sebelum saya tutup ada? Ya? Yang mana? Yang mana satu? Yang kami itu dan komentan misalnya orang namaan orang yang kesempatan di Islam. Adakah dia tersinggung? Kadang dia tak rasa apa-apa pun. Kan? Golongan-golongan macam tu dia tak rasa apa. Kita tegur macam ni pun tak tahu je. Buat bangang je. Betul tak? Sebab salah satunya lah hati dah keras. Bila hati dah keras ni, kita cakap apa pun tak ada guna. Tak masuk dalam pemikiran dia. Yang penting maknanya apa yang dia nak dia dapat. Apa yang dia nak, apa yang benda yang dia program nak buat tu, muka ke apa benda semua, kalau boleh dia berjaya lah dapat benda tu. Bagi dia baik lah semua. Maknanya bagi dia betul lah pada dia. Pada dia betul lah. Tapi dari segi syariat, benda tu salah, tetap salah. Benda salah tetap salah. Walaupun pada anggapannya betul. Golongan-golongan ni biasanya lebih kepada pakai logik akal je. Mereka lebih kepada akal. Kalau benda tu Allah Ta'ala dah kata haram, tetap haram lah. Lelaki menyerupai perempuan, kan benda tu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, kan benda tu haram. Apalagi kalau kita buat pertandingan pula. Dah lah menukar dia punya watak dia daripada lelaki kepada perempuan. Perempuan lelaki ni pun satu kesalahan besar, besar. Lepas tu buat pula program lagi. Buat lagi program lagi, taja lagi program pula. Ini lagi tambah lagi dosa. Malah besok akan mengundang balak daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tak buat tindakan, mana balak Allah Ta'ala datang lah. Dapatlah kita pun saham sekali lah. Kita pun dapatlah saham sekali.
Fikih itu kena daripada kita. Kalau kita tak mencegah benda itu. Sedangkan ayat Quran menyebut wa amruna bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Ajak kepada ma'ruf dan cegah kemungkaran. Itu disebut dalam Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Naklah kamu menjadi satu golongan kan yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau kita tak cegah, nanti benda tu akan lagi teruk lah. Dia akan menular. Satu benda tak cegah, dia akan menular lah. Dia akan berkait dengan orang lain pula. Silap-silap anak kita pun nanti, keluarga kita pun nanti terlibat. Kita tak tahu. Kalau kita tak cegah. Betul tak Wazir? Gitu. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala syafi'il muslimin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa taqabbal rizqan halalan barakatan katsira wa siyana fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala qur'ana fil. Allahumma fakina fil. Allahumma fakina fil. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi taqabbalallahu minkum. Semua jemaah jangan balik dulu di jemput tidur 5 minit.